mengutamakan tugas dan tanggungjawab. Itu peringatan daripada Panglima 5 Division kepada anggota ATM. Perinciannya bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu untuk lintas langsung dari Sabah. Rita, silakan. Benar Atika, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM terus diingatkan agar tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti politik. Panglima 5 Division Major Jeneral Datuk Abdul Rahman A. Wahab berkata, tugas dan keutamaan ATM adalah menjaga dan mengawal setiap masa persempadanan negara dari diceroboh sebarang anasir luar. Jadi di sini kita tidak mahu mereka melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam parti-parti politik yang mana mereka parti-parti politik yang sekarang ini dia akan mula berkempen dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu melibatkan sebab mereka sepatutnya adalah lebih menumpukan penugasan mereka yang lebih profesional di dalam organisasi. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Perbarisan Hari Ulang Tahun ke-3 Division ke-5 Infanteri di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Major Jeneral Datuk Abdul Rahman turut memaklumkan bahawa pihaknya juga telah bersiap sedia menggerakkan aset maupun anggota bagi membantu penduduk terkesan sekiranya berlaku sebarang bencana monsun yang dijangka berlaku sehingga awal tahun depan. Beliau turut menyampaikan bakul makanan sumbangan 5 Division dan My Fund Action kepada warga Kem Lokawi yang mengalami masalah kesihatan. Bagi merancakkan lagi agenda penyelidikan di Universiti Malaysia Sabah UMS, sebanyak RM2 juta diperuntukkan pembiayaan diberikan kerajaan negeri kepada universiti tersebut. Pengumuman dibuat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam ucapannya pada Majlis Ikrar Aku Janji sempena Minggu Orientasi Pelajar Baharu pengambilan 2022-2023 di Dewan Chancellor UMS. Haji Ji yang juga Pro-Chancellor UMS dimaklumkan mengenai pelbagai program termasuk penyelidikan yang sedang dilakukan di universiti berkenaan ketika bertemu Naib Chancellor UMS yang baharu, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur beberapa hari lalu. Menurut Datuk Haji Ji, generasi muda mempunyai tanggungjawab melengkapkan diri dengan ilmu, kemahiran dan akhlak yang tinggi dengan adab yang sempurna melalui tertib pendidikan. Justru kerajaan negeri sentiasa memberi ruang dan peluang kepada belia di Sabah untuk terlibat dalam proses tersebut secara lebih holistik melalui beberapa inisiatif seperti Parlimen Belia Sabah serta program Fellow Sabah Maju Jaya. Datuk Haji Ji turut berharap agar golongan belia dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih dalam pilihan raya akan datang. Seramai 4,576 pelajar telah terpilih untuk pengambilan baharu tersebut yang mana 60.6% atau 2,770 daripadanya adalah dari Sabah dan selebihnya berasal dari Sarawak, Labuan, lain-lain negeri serta pelajar antarabangsa. Gabungan Rakyat Sabah GRS telah mengadakan mesyuarat tertutup semalam bertempat di Pejabat Bersatu Alam Mesra Sulaman. Mesyuarat lebih 3 jam berkenaan dipengerusikan pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Hadir dalam mesyuarat ahli komponen GRS antaranya Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan, Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Maximus Ongkili, Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Yong Tekli dan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Semalam, semasa merasmikan persidangan tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Tuaran, Datuk Haji Ji menyatakan bahawa GRS akan meneruskan kerjasama rapat dengan Barisan Nasional BN untuk berdepan dengan Parti Pembangkang pada PRU15 bagi memastikan wakil 25 Parlimen di negeri ini mampu memperjuangkan Sabah di peringkat persekutuan. Bagaimanapun GRS belum membuat ketetapan mengenai calon yang bertanding buat masa ini. Baru-baru ini Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan kerjasama pelbagai komponen parti di bawah payung GRS dengan Barisan Nasional BN sebagai situasi yang istimewa. Tan Sri Muhyiddin turut menyerahkan sepenuhnya pimpinan di peringkat negeri untuk membuat keputusan terbaik khususnya melibatkan calon-calon yang akan bertanding kelak.
Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat menyeru agar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melalui guru-guru sekolah untuk memohon mengemaskini data pelajar di dalam sistem DBS agar tiada murid-murid sekolah rendah yang tercicir daripada menerima bantuan sosial sekolah yang diberikan percuma setiap tahun oleh kerajaan negeri. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata bantuan sosial ini merupakan bukti keprihatinan dan usaha kerajaan dalam membangunkan modal insan dan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu inisiatif utama dalam Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Harapan saya adalah agar pengagihan ini dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun akademik 2022 ini. Dan kita minta kerjasama daripada beberapa buah sekolah yang mungkin belum lagi mengemaskini data pelajar mereka untuk dikemukakan kepada pihak kementerian dan juga KOSAN bagi tujuan pengagihan bantuan sosial sekolah ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas program penyerahan bantuan sosial sekolah di Sekolah Rendah Pekan di Putatan. Seramai 16,500 murid sekolah rendah di daerah Sipitang, Kuala Penyu, Tambunan dan Putatan menerima bantuan sosial sekolah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Lebih banyak perkongsian isu dalam negara melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan Atika. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah. Menyusul selepas ini, kita ke